Baik, selamat sejahtera. Mari kita masuk bab baru pada hari ini, iaitu bab 12, pengendalian data. Okey, so mari kita tengok subtopik yang pertama, 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian, perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. So, apa maksud semua ni? Okey, contohnya, kalau kita nak tahu kelas 1 Amber, ada berapa orang suka makan nasi lemak, ada berapa orang suka makan roti canai, ada berapa orang suka makan nasi ayam. Okay, first thing kita akan buat, kita akan pergi tanya satu-satu, betul tak? Ali, awak suka makan apa? Abu, awak suka makan apa? Kita akan tanyakan. Okay, so itu proses kita kumpulkan data. Ini yang pertama, pengumpulan data. Okay, first kita akan kumpulkan data dulu. Kita akan tanya seorang-seorang. Lepas tu pengorganisasian. So kita akan susun. Okay, nasi lemak ada berapa orang suka? Kita jumlahkan. Lepas tu roti canai ada berapa orang yang suka makan? Kita jumlahkan. So itu susun. Pengorganisasian. Itu maksudnya. Lepas tu kita wakilkan data dalam bentuk apa? Okay, data tu semua kita dah susun. Lepas tu kita nak tunjuk bagi cikgu, katakan. Okay, so kita nak tunjuk bagi cikgu ada berapa orang suka makan ni, berapa orang suka makan tu. Okay, sama ada kita nak wakilkan data kita dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk carta ataupun dalam bentuk graf. Itu kita akan tentukan macam mana kita nak wakilkan data kita. Macam mana kita nak tunjukkan data kita kepada orang lain tengok. Supaya orang lain tengok je, terus dia tahu. Oh, siapa yang ada berapa orang suka makan ni, ada berapa orang suka makan tu. Itu maksudnya perwakilan data. Kita pilih mana satu yang sesuai, graf ke, carta ke, jadual ke. Okay, lepas tu pentafsiran perwakilan data yang keempat. Okay, maksudnya daripada data yang kita tunjuk tu, okay, kita akan tafsir. Okay, mana satu yang paling ramai suka makan? Okay, mana satu yang paling sikit budak yang suka makan? Itu maksudnya pentafsiran. Kita tafsir data yang kita dapat tu. Okay, apabila kita tunjukkan graf, kita tengok mana satu yang paling tinggi tu maksudnya paling ramai suka makan. Yang paling rendah tu maksudnya paling sikit je orang yang suka makan tu. Okay? Ataupun kalau dari carta palang tu kita tahu yang paling tinggi, yang paling panjang tu palang, yang paling panjang tu maksudnya makanan itu paling ramai suka makan. Macam itulah. Itu maksudnya kita tafsir perwakilan data kita. Okay? So dalam bab 12.1 ni yang semua kita akan belajar. First kita belajar macam mana nak kumpulkan data. Lepas tu macam mana kita nak susun data, iaitu pengorganisasian. Lepas tu kita pilih mana satu yang cara ataupun mana satu kaedah yang kita sesuai untuk wakilkan data kita. Sama ada guna carta, graf ataupun jadual. Lepas tu kita tafsir data. Daripada data tu, katakan kita dapat kira berapa peratus orang yang suka makan ni. Berapa peratus orang yang tak suka makan ni. Macam itulah. So basically dalam bab 12, kita akan belajar keempat-empat proses ni. Okay, kumpulkan data, lepas tu kita susun data, lepas tu kita wakilkan data dalam bentuk jadual, carta ataupun graf. Lepas tu kita tafsir graf ataupun carta ataupun jadual yang kita dah lukis tu. Okay, itu je. Boleh Jom kita mula. Bagaimanakah anda menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan? Sebelum kita teruskan, jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Okay, so untuk tajuk ini, kita tak ada latihan Okay, tapi saya nak terangkanlah apakah itu soalan statistik dan bagaimana kita boleh dapatkan data yang relevan. Okay, jom kita baca sama-sama. Untuk mengumpul data yang relevan, kita perlu menjana soalan statistik. Apakah itu soalan statistik? Soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubahan dalam data tersebut. Apakah maksud keragaman, pelajar? Keragaman maksudnya kepelbagaian. Okay, data kita ada pelbagai. Okay, jom kita tengok sama-sama contoh-contoh soalan statistik. Kita tengok yang pertama. Berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Okay, terdapat kebolehubahan dalam tinggi murid. Misalnya 150 cm, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Okay, so untuk tinggi murid dalam satu kelas mesti berbeza, betul tak? Ada yang tinggi, ada yang rendah kan? Okay, so maksudnya nilai itu dia boleh ubah. Itu kita namakan sebagai kebolehubahan. Boleh Jom kita tengok contoh soalan statistik yang kedua. Apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah?
Okay, terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran, misalnya nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya. Keragaman tadi saya dah terangkan apa maksud dia? Kepelbagaian. So, makanan kegemaran mesti macam-macam, betul tak? Ada yang suka makan McD, ada yang suka makan ayam goreng, ada yang suka makan nasi goreng katakan. Okay, so dia pelbagai, kepelbagaian. So, ini data yang kepelbagaian. Okay, so sebenarnya soalan statistik ini sangat penting. Kalau kita tanya soalan yang bukan statistik, nanti data yang kita kumpul itu tak relevan. Contoh, katakan contoh yang ini berapakah tinggi Kalau saya kata, siapa yang paling tinggi dalam kelas 1 amanah? Jawapan yang kita beri apa? Nama, betul tak? Nama pelajar. Kalau yang paling tinggi seorang je kan? Katakan Ali yang paling tinggi. Okay, so adakah data ini keboleh ubahan? Boleh ke yang pelajar yang paling tinggi dalam kelas ini, hari ini Ali, esok sudah jadi Abu. Lepas tu lusa sudah jadi Ahmad. Tak ada kan? Ali je kan? Okay, so data ini dia tak akan ubah. So ini maksudnya dia tak ada keboleh ubahan. So data ini tak relevan lah. Okay, lepas tu katakanlah. Okay, adakah data yang tadi saya kata siapa yang paling tinggi dalam kelas tu? Ali yang paling tinggi, adakah data ini keragaman? Maksudnya dia kepelbagaian? Paling tinggi, boleh ke? Ada 5 orang yang paling tinggi dalam kelas. Kalau paling, maksudnya seorang sahaja, betul tak? Okay, so data dia tak keragaman. So itu juga bukan data yang relevan. Okay, so ingat kalau untuk soalan yang statistik, okay, bukan soalan yang statistik, sorry. Kalau untuk soalan statistik, maksudnya ialah soalan yang boleh dijawab dengan kumpul data. Macam tadi soalan saya kata siapa paling tinggi tu, tak payah kumpul data pun, suruh semua berdiri, lepas tu tunjuk je siapa yang paling tinggi tu. Ini tak payah kumpulkan data, terus tengok dah dapat. Boleh pelajar? So ingat, okay, kita wajib jana soalan statistik supaya kita dapat kumpul data yang lebih relevan. So, apakah itu soalan statistik? Kita tengok balik yang ni. Soalan yang boleh dijawab dengan kumpul data dan terdapat keragaman atau keboleh-ubahan dalam data tersebut. Boleh? Saya harap semua dah sangat jelas pelajar. Jom kita tengok kaedah pengumpulan data. Kalau kita nak kumpul data, apa cara yang kita boleh guna? Okay, mari kita tengok. Yang pertama, temu bual. Okay, misalnya, kalau kita nak tahu cara murid datang ke sekolah, kita temu bual sorang-sorang. Kita tanya sorang-sorang. Lepas tu kita catat. Okay, boleh Kaedah yang kedua, tinjauan. Iaitu kita buat soalan-soal selidik macam yang ni. Okay, so misalnya program televisyen yang digemari oleh murid, setiap murid. So kita dah buat soalan kat satu kertas, lepas tu kita format banyak-banyak, lepas tu kita edarkan. Okay, lepas orang yang kita bagi kertas tu, mereka dah siap isi, lepas tu dia pulang balik bagi kita kertas tu. Lepas tu kita analisis. Itu kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang ketiga, pemerhatian. Contoh, kalau kita nak tahu bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. So, kita kena berdiri kat situ, lepas tu kita tengok. Lepas tu kita kira berapa kenderaan dah lalu. Okay, itu maksudnya pemerhatian. Okay, yang keempat, eksperimen. Okay, misalnya kalau kita nak tahu suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. So, setiap 5 minit, okay, suhu dia turun berapa. So, kita kena buat eksperimen. Okay, boleh So, ini adalah antara kaedah-kaedah yang kita boleh gunalah untuk proses pengumpulan data pelajar. Bagaimanakah anda mengklasifikasikan data dan membina jadual kekerapan? Okay, sebelum teruskan, jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan. Okay, so dalam tajuk ini kita akan kenal pasti data yang kita dapat itu sama ada adalah data kategori ataupun data numerik. Lepas tu kita perlu lukis jadual kekerapan. Okay, jom. Selepas data dikumpulkan, langkah yang seterusnya ialah mengklasifikasikan data. Data boleh diklasifikasikan kepada data kategori dan data numerik. Jom kita tengok apakah itu maksud data kategori. Data kategori digunakan untuk mengukur ciri-ciri. Okay. Dia tidak boleh diukur secara berangka, maksudnya dia tak boleh diukur dengan nombor tetapi boleh dihuraikan. Contoh, kita tengok contoh data kategori.
jantina, lelaki atau perempuan je kan. Okey, lepas tu warna kereta hijau, merah, kuning. Semua tu ada nombor tak? Tak ada nombor kan? Perisa gula-gula. Okey, perisa gula-gula ni boleh kata manis, pedas. Macam itulah. Okey, ada nombor tak? Tak ada nombor kan? Kumpulan darah A, B, O, B. Tak ada nombor juga kan? So, ini kita akan dinamakan sebagai data kategori. Untuk data numerik, data numerik mengukur kuantiti. Dia diukur menggunakan angka, dia guna nombor. Misalnya, bilangan buku yang dibaca seminggu, 1 buah, 2 buah, 3 buah. Semua nombor kan pelajar, betul tak? So ini kita namakan sebagai data numerik. Diguna nombor. Yang contoh yang seterusnya, tinggi pemain badminton 159.5 cm. Nampak tak nombor? Semua ini adalah data-data, semua ini adalah nombor. Okey, lepas tu masa bersenam 30 minit, 1 jam, 1 jam setengah. Ini semua nombor. So ini kita namakan sebagai data numerik. Senang kan nak bezakan pelajar? Okey. Sekarang kita tengok tip Bestari di sini ya. Okey, data numerik terdiri daripada 2 jenis. Data numerik ada 2 jenis. Data diskrete dengan data selanjar. Apakah itu data diskrete? Apakah itu data selanjar? Jom kita baca sama-sama. Data diskrete yang diukur dalam unit keseluruhan. Maksudnya nombor itu adalah nombor yang bulat. Tak ada titik perpuluhan, tak ada pecahan. Okey, contohnya di sini kita tengok yang ini. Bilangan ahli dalam satu keluarga ialah 6 orang. Boleh tak awak kata bilangan ahli dalam satu keluarga tu 6.5 orang? Setengah, ada setengah ke? Bilangan orang tu boleh guna setengah ke? Tak ada kan? So ini kita namakan sebagai data diskrete. Okey, nombor dia wajib dalam nombor bulat. Okey, kalau untuk data selanjar, okey, yang diukur mengikut skala yang berterusan. Okey, misalnya jisim badan murid-murid ialah 53 kg, 56.2 kg, 66.5 kg. Okey, so untuk data selanjar dia boleh ada titik perpuluhan dan dia boleh ada di antara lah, maksudnya contoh di antara 60 hingga 61 kilogram, iaitu 60.5 katakan. Okey, itu bezanya data diskrete dengan data selanjar ya pelajar, boleh faham ya? Okey, jom kita tengok contoh 1. Klasifikasikan data yang berikut kepada data kategori atau data numerik. Ini senang. Saya rasa semua boleh jawab. Okay, kita tengok yang pertama dulu. A. Suhu badan setiap murid. Suhu badan. Okey, dalam bentuk nombor ke dalam bentuk kategori? Nombor, betul tak? So, ini adalah data numerik. Seterusnya, bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. So, bilangan. Dah bagi tahu kita bilangan maksudnya data numerik. Sebab bilangan tu nombor. Nombor itu number. So, numerik. Boleh ya pelajar? Seterusnya, punca kemalangan di jalan raya. Data kategori. Sebab jawapan kita bukan dalam bentuk nombor. Okey, contohnya lah, punca kemalangan. Pemandu yang tidak bertanggungjawab, kerosakan kenderaan, kerosakan jalan raya, katakanlah. Okey, so itu kita namakan sebagai data kategori. Senang kan? Okey, jom kita tengok yang ini. Antara data numerik di atas, yang manakah ialah data diskrete atau data selanjar? So kita tengok yang kedua-dua ni. Sebenarnya dalam contoh ni dia tak perlukan kita bagi tahu mana satu data numerik yang data diskrete ataupun data selanjar. Tapi kita boleh bincang. Okey, so kalau kita tengok di sini suhu badan. Suhu badan boleh ada titik perpuluhan tak? Boleh kan? So kalau boleh ada titik perpuluhan, ini adalah data selanjar. Boleh kan? Kalau sebab suhu dia boleh ada 38.1 darjah Celsius, 39.1 darjah Celsius. So itu kita namakan sebagai data selanjar. Dia boleh ada titik perpuluhan, dia boleh ada dalam bentuk pecahan. Okey, yang seterusnya B, data numerik yang ni, bilangan pokok. Bilangan pokok boleh ada titik perpuluhan tak? Setengah pohon pokok. 0.3 pohon pokok. Boleh tak macam tu? Tak boleh kan? So, data numerik ini adalah data diskrete. Itu sahaja. Senang kan pelajar?
Okey, jom kita teruskan. Selepas mengklasifikasikan data, kita dah tahu sama ada itu data kategori atau data numerik. Okay, langkah yang seterusnya ialah mengorganisasikan data tak terkumpul dengan membina jadual kekerapan. Mengorganisasikan, kita susun data. Okay, data yang tak terkumpul. Apakah maksud data yang tak terkumpul? Okay, data yang tak terkumpul ialah data mentah yang belum diproses. Okay, contohnya, bila awak tanya, okay, kawan-kawan awak, okay, cara dia datang ke sekolah. Okay, katakan kawan A kata dia datang dengan basikal. Kawan B dia kata dengan kereta. C dia kata dia datang dengan basikal. Lepas tu D dia kata datang dengan van. Lepas tu ada yang kata datang dengan bas, ada yang datang dengan kereta, dan seterusnya. Ini kita kumpulkan data kan. Masa kita kumpulkan data kita belum susun lagi. Okay, so ini semua kita namakan sebagai data mentah yang belum diproses. Okay, so sekarang kita nak mengorganisasikan, kita nak susun data-data ini dengan membina jadual kegerapan. Jom kita tengok macam mana kita nak susun data dalam jadual kekerapan. Contoh 2. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. So data di bawah kita dah nampak kan, semua adalah nombor. So kita dah boleh tahu dah ini sebenarnya adalah data numerik sebab semua nombor. Data dia dalam bentuk nombor. Okay, dalam soalan dia tak tanya okay, tapi tak apa. Kita dah tahu kan, kita dah ada ilmu kan. So kita cuba biar kita lebih faham ya. Kita dah tahu ini adalah data jenis numerik. Okay, dan semua data ni kalau kita boleh nampak dia sebenarnya tak tersusun. Ini kita namakan sebagai data tak terkumpul. Data mentah yang belum diproses. Kita belum buat apa-apa lagi susunannya. Okay, so masa kita first mungkin kita pergi buat survey tu, kita tanya keluarga yang pertama ada berapa orang anak. Dia jawab ada 2. Lepas tu kita tanya keluarga yang satu lagi. Dia jawab dia tak ada anak. Lepas tu kita tanya lagi satu keluarga. Dia kata dia ada seorang anak. Macam tu. Kita tanya sampailah 20 buah keluarga kita dah habis tanya. Ini data yang kita ada. So masa kita tanya tu kita tak susun lagi. Kita just catat je. Oleh itu, kita perlu susun data kita supaya nampak lebih kemas dan senang dibaca. Okay, sebab kalau kita tengok data yang biru ke atas ni, dia macam semak kan? Ada keluarga yang ada 2 orang anak, ada keluarga yang ada seorang anak, ada keluarga yang ada 4 orang anak. Okay? Tapi bolehkah kita terus jawab ada berapa keluarga yang ada 2 orang anak? Boleh terus jawab tak? Tak boleh kan, kita kena kira dulu kan? So nak senangkan, kita susun dulu. First, kita tengok dulu bilangan anak. Ini penting. Bilangan anak yang paling kecil nilainya adalah 0. Betul? Yang paling besar nilainya, yang paling ramai anak, bilangan dia itu berapa? 4. Betul tak? Nombor yang paling besar. So, nanti masa kita buat jadual, kita akan mula dengan 0. Lepas tu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kita dah stop. Perlu tak buat 5, 6, 7, 8? Tak perlu sebab di sini mana ada 5, mana ada 6, mana ada 7, mana ada 8. Okay, itulah sebab first step kita perlu tengok dulu bilangan iaitu paling besar nilai dia nombor itu berapa, paling kecil nilai dia nombor berapa. Okay, so 0 sehingga 4. Ini yang kita tahu. Okay, seterusnya kita buat jadual lah. Baik pelajar, ini adalah rangka untuk jadual kekerapan yang kita akan bina kejap lagi. So, kenapa cikgu buatkan 3 lajur? Okay, kejap lagi saya terangkan. Okay, untuk lajur yang pertama, ini yang paling penting. Bilangan anak dalam setiap keluarga ya pelajar. Okay, yang kita tahu nilai yang paling kecil adalah 0, lepas tu 1, 2, 3 dan 4 yang nilai paling tinggi. Okay, untuk lajur yang seterusnya, ini saya nak memperkenalkan kepada korang. Gundalan. Apakah itu gundalan? Gundalan ni sebenarnya dia macam batang-batang lidi. Okay. Kalau sebelum nombor dicipta, okay, orang dulu-dulu mereka mengira dengan cara macam ni lah. Ini maksudnya 3. Okay. Contoh, kalau ada 4 batang lidi macam ni, kita namakan sebagai kita akan sebenarnya ini adalah mewakili nombor 4. Lepas tu kalau 5 kita tak buat 5 batang lidi bersebelahan tetapi yang kelima kita akan buat secara melintang macam ni. Ataupun yang dalam buku teks korang dia buat macam ni.
dia buat yang condong. Dua-dua ini pun betul, tak kisah. Nah, ini maksudnya 5. Okey, dari 1 hingga 4 kita susun lidi itu bersebelahan. Ini 1. Lepas tu 2, 3, 4. Yang kelima wajib buat yang melintang ataupun yang condong macam ni. So kalau 6, macam mana kita nak buat 6? Gundalan untuk 6. 1, 2, 3, 4. Setakat 4 wajib semua susun bersebelahan. Yang kelima wajib melintang ataupun yang condong sikit pun tak apa. Yang keenam, kita mula balik dengan lidi 1 macam ni. Kalau 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita susun macam ni. Okey. Kalau 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 hingga yang keempat wajib susun bersebelahan. Jangan suka hati awak 1, 2, 3, 4. Keempat awak buat yang condong ataupun yang melintang ini. Tak boleh ya. Yang keempat still wajib menegak dan susun bersebelahan dengan 1, 2, 3. Kalau 10 nak buat macam mana? Senang je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam ni. Okey, boleh So, kalau kita nampak yang ini, kalau kita nampak je ada susunan lidi yang ada garisan melintang, maksudnya dia penuh 5. Itulah sebab dia ada peraturan yang ke-5 je yang boleh melintang ataupun yang buat garisan yang condong melintang tu. Okey, wajib yang ke-5 baru boleh buat yang melintang ataupun yang ada sikit condong ini. Ini awak kena ingat tak boleh suka hati. Yang ketiga, 1, 2, 3 awak buat macam ni. Tak boleh. Salah. Dia mesti ke-5. Okey. So, senang je. Lepas tu, yang seterusnya, kekerapan. Kekerapan apa maksudnya? Kekerapan sama maksud dengan bilangan. Kekerapan tu bilangan. Bilangan itu kekerapan. Okey. So, sekarang kita buat satu-satu. Kita cari dulu. Kosong ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. So, ada 4 keluarga yang tak ada anak. Okay, so ini kita dah tahu. So, kita boleh buat yang ni dulu. 4. Kalau kita nak cepat Okay, seterusnya. Kalau satu anak, ada berapa buah keluarga yang ada satu anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi tak? Tak ada. Ada 5. Kita catat dulu. Lepas tu, seterusnya. Yang ada 2 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi tak? Tak ada. Ada 6 keluarga. Yang ada 2 orang anak. Seterusnya. Yang ada 3 anak. 1, 2, 3. Ada lagi tak? Tak ada. So, ada 3 buah keluarga yang ada 3 orang anak. Seterusnya. Yang ada 4 anak, ada berapa keluarga? 1, 2. Kita ada 2 buah keluarga yang ada 4 orang anak. Okey, sebelum kita buat gundalan, kita boleh jumlahkan dulu. Tengok betul tak ini jumlahnya 20 keluarga. Sebab tadi dia kata data ini adalah untuk 20 keluarga. So, kita tambahkan dulu. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. Tambah 3, 18. 18 tambah 2, 20. Cantik. Jumlahnya ada 20. So, maksudnya data saya masa saya susun data tu, saya tak tertinggal lah mana-mana. So, kalau boleh, biasakan diri kita potong. Mana yang kita dah kira tu kita potong. Okay, so sekarang baru kita buat gundalan. So, untuk 4, 1, 2, 3, 4. Kalau untuk yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat yang kelima sahaja baru boleh buat yang melintang ya. Lepas tu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2, 3. Lepas tu 2. Itu saja. So, inilah jadual kekerapan saya. Sorry, saya padam yang lain supaya nampak tak semak. So, ini dia jadual kekerapan untuk contoh 2. Nampak tak pelajar? Data kita dah lebih tersusun. Okay, lebih kemas. Dan kita boleh terus je. Okay, baca data daripada jadual kekerapan ini. Contohnya, ada berapa buah keluarga yang mempunyai seorang anak? Kita boleh terus baca. Ada 5 buah keluarga yang mempunyai seorang anak. Okay, ada berapa buah keluarga yang mempunyai 3 orang anak? Ada 3 buah keluarga yang mempunyai 3 orang anak.
Nampak? Jelas kita terus nampak. Okey? Boleh ya? Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 12.1a pada muka surat 268 dalam buku teks korang. Nombor 1 sangat senang. Tulis je sama ada data yang berikut adalah data kategori ataupun data numerik. Awak salin soalan, lepas tu terus jawab kat belakang je. Tulis data apa. Okey, boleh ya? Macam ni. Terus jawab je. Untuk soalan nombor 2, awak boleh rujuk contoh yang tadi saya tunjuk di atas ni. Buatkan jadual kekerapan. Okey, boleh ya? Sangat senang. Selamat menjawab.